cuba je Zamir ni nak tinggalkan tempat tu, dia terkejut sahabat, di mana dia mendengar seperti suara perempuan yang ketawa dekat atas pokok. Dia mendongak tengok dekat atas dan dia kata sahabat, dia nampak seorang makcik tua yang duduk di atas pokok tu sambil mencakur, dan makcik tua tu bagi tahu, nak beli burger makcik ke? Sambil ketawa. Meremang habis dia pada masa tu dalam keadaan sejuk kan, tak fikir dah pasal burger ni. Tinggalkan tempat tu. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah seram. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini, yang mana sudah pun like, share, komen dan sebagainya tahu. Ya, harap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan korang semua. Tak lupa juga kepada saudara kita yang berada dekat Palestin, semoga beroleh kemenangan dan juga kejayaan. Amin. Seperti yang korang tengok dekat tajuk, kita nak bawakan pada malam ini ataupun pada video kali ini dua kisah seram yang berlaku di salah sebuah R&R Lebuh Raya Utara Selatan. Dan Nigi yakin taklah semua banyak berlaku kisah seram dekat R&R ni, tapi ada juga berlaku kisah seram. Memandangkan R&R ni dia berada dekat Lebuh Raya, dan seperti yang kita tahu sendiri pun Lebuh Raya ni banyak tahu berlaku aksiden dan benda-benda yang tragis. Secara tak langsung lah, tempat tu juga kita boleh dikatakan tempat yang berhantu tahu. Dan sehingga kan ramai di antara mereka yang takut untuk nak berhenti dekat R&R. Bila nak sampai saja dekat R&R ni, terfikirkan cerita-cerita yang mana gangguan yang berlaku dekat situ. Ada juga yang berhenti dekat situ, tapi kena ganggu tahu. Dan orang-orang yang terpilih saja yang akan merasai pengalaman kisah-kisah seram macam ni. Yang mana tak mengalami kisah seram ni, dia boleh kata yang cerita ni karut ni, sebab dia tak alami tahu. Bila dia alami sendiri kisah seram dia akan tahu bahawa cerita ni gangguan yang betul terjadi dekat diri dia. Jadi kita sebagai pendengar, anggaplah cerita pada kali ni hanya sekadar perkongsian cerita, dengar saja dan kita boleh ambil pengajaran setiap cerita kisah-kisah seram tahu. Tanpa bermasa, pada malam ni dua kisah seram, kita akan masuk terus. Let's go sahabat. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang lelaki yang bernama Zamir. Zamir ni dia daripada Kajeh dan nak balik ke kampung ataupun nak balik ke rumah mak saudara dia, macam tu lah, dekat Padang Serai, dekat Kulin tahu. Dia bertolak lebih kurang dalam pukul 10.30, tak ingat lagi, pukul 10.30 ataupun pukul 9 macam tu lah, dengan menaiki sebuah motosikal EX5. Kita tahu sendirilah EX5 ni dia tak boleh nak naik laju, paling lah dia punya height, dia punya 100 macam tu lah kalau motor EX5 biasa. Bila dia naik motor EX5 biasa ni, banyak tempat dah dia berhenti tahu. Bila dia naik satu je, dia kena berhenti tempat ni, naik, dan banyak kali lah dia berhenti sampai ke dia ni tak ingat dah berapa kali dia berhenti. Semasa dia keluar daripada kajian ni, dia beritahu cuaca memang comel, maksudnya taklah gelap sangat dan taklah dipanggil mendung-mendung gitu keluar. Tapi bila dalam perjalanan, tengah-tengah perjalanan dia ni, dia dah mula rasa hujan yang turun dengan renyai-renyai. Maka dia pakailah baju hujan tahu. Bila pakai baju hujan ni, okey lah, boleh bawa biasa sebab yelah hujan tak lebat lagi pada masa tu. Lampu EX5 ni pula bukan cerah sangat tahu, cuma boleh berpandukan dengan lampu-lampu yang ada di depan dia saja. Lampu kereta ke lori apa semua kan. Jadi dia pun tengoklah je dah pukul 10.30. Dan ketika ni lah dia bagi tahu hujan yang mana renyai-renyai tadi tahu dah turun lebat, sehingga kan dia ni nak bawa motor ni pun tak nampak dah, dan lagi sakit bila jatuh air hujan tu yang terkena dekat tangan-tangan dia ni, rasa pedih. Dan last sekali dia ambil keputusan untuk berhenti di salah sebuah R&R. Dan dia juga bagi tahu bahawa banyak kali juga dia terdengar kisah seram yang berlaku dekat R&R Utara Selatan ni, Lebuh Raya Utara Selatan ni, banyak dia berlaku kisah seram. Dan pada masa dia berhenti dekat sini, katanya ramai je orang, kereta berjunjuk-berjunjuk, suasana hidup. Ada yang pergi dekat Medan Selera sekian-sekian market kan. Jadi fikir benda yang seram pun.
Jadi dia ni berhentilah di salah sebuah pondok, yang pondok kecil tu. Dia berhenti dekat situ sambil dia tukar-tukar pakaian dia dan lap-lap pakai tuala macam tu lah, sambil duduk termenung. Lebih kurang dalam 20 minit macam tu para sahabat di Semalam Surah. Marilah tahu salah seorang makcik, bukan makcik, pakcik, yang mana daripada jauh ni dia dah nampak pakcik ni naik motor dan berhenti betul-betul dekat sebelah dia. Bila buka je dia punya buzzer ni, dan dia suruh Zamir tinggalkan tempat ni dengan segera. Nak tinggalkan tempat ni? Tak bercakap apa-apa, pakcik ni pun start motor, brum, tinggalkan gitu. Jadi Zamir ni dia pelik lah. Apa pula pakcik ni? Tiba-tiba je tahu mari dekat dia, tak bercakap apa-apa, suruh tinggalkan tempat ni. Macam tu. Duduk di situ sambil tunggu hujan. Dalam 20 minit macam tu jugalah. Hujan ni dah macam dah ranyah-ranyah turun. Bolehlah dia meneruskan perjalanan dia. Sebelum mana dia nak meneruskan perjalanan dia ni, dia rasa perut dia lapar sangat tahu. Berhentilah. Katanya kalau ada tempat apa-apa kan, nak berhenti. Nak berhenti nak gigat badan selera tu, tak bolehlah ramai kan. Takut menunggu kan. Dia nak cari kedai-kedai yang ada tepi jalan macam tu lah. Cuba nak tinggalkan RNR tu, maka dia nampaklah tahu satu gerai burger, yang mana gerai burger tu ada di bawah dia punya lampu jalan yang agak malak. Hidup macam tak hidup macam tu lah. Gigilah bila dia sampai saja dekat gerai burger tu, tak ada orang pun. Peniaga tak ada. Dia cuba juga tunggu peniaga tu lebih kurang dalam 5 hingga 6 minit gitulah, tapi tak muncul-muncul juga. Last sekali dia dikejutkan para sahabat di Semalam Seram. Sebuah bah ekspres daripada jauh bagi lampu tinggi dekat dia, 2-3 kali, dan juga bagi horn dekat si Zamir ni 2-3 kali. Jadi si Zamir tengok gini je lah, cuba pelik jugalah. So cukup dengan itu, lori pun sama, yang mana lori ni pun bagi lampu tinggi dan juga bagi horn dekat dia, macam ada benda isyarat macam tu lah. Dan kereta yang lain pun ada yang lalu bagi isyarat. Jadi si Zamir ni pelik lah. Cuba je Zamir ni nak tinggalkan tempat tu, dia terkejut sahabat, di mana dia mendengar seperti suara perempuan yang ketawa dekat atas pokok. Bila dia mendongak tengok dekat atas, dan dia kata sahabat, dia nampak seorang makcik tua yang duduk di atas pokok tu sambil mencakar. Dan makcik tua tu bagi tahu nak beli burger makcik ke, sambil ketawa. Meremang habis dia pada masa tu dalam keadaan sejuk kan, tak fikir dah pasal burger ni. Tinggalkan tempat tu. Masa dia nak tinggal tempat tu lah, dia dengar tahu suara makcik ni macam merayu-rayu, minta tolong supaya berhenti dekat situ dan makan burger dia. Dan apa lagi, tinggal tu orang dalam keadaan naik motor F5. Dah jadi macam Superman dah dia ni, sebab takut punya fasa. Dan katanya alhamdulillah pada malam tu perjalanan dia ni selamat sampai ke mana, dekat Padang Serai, dekat kampung dia ataupun rumah mak saudara dia, macam tu lah tahu. Kisah yang kedua ni pula terjadi kepada pasangan suami isteri, yang mana dia ni nak balik ke kampung dekat Taiping, Perak. Dia ni duduk dekat Rawang sebab dia nak balik ke kampung ni, dia nak hantar isteri dia duduk dekat situ selama 1 bulan. Katanya dia ni ada urusan penting dekat Johor Bahru, jadi dia kena tinggalkan lah dalam masa 1 bulan tu. Kena pula isteri dia ni mengandung 5 bulan tahu, anak yang pertama. Mengandung 5 bulan takkanlah dia nak tinggalkan dekat dia punya Rawang tu, dekat rumah dia. Mestilah dia akan hantar balik ke kampung. Kalau dekat Rawang tu tak ada siapa boleh tengok-tengok kan. So, isteri dia ni kalau dia balik kampung, sekurang-kurangnya mak dan ayah dia ni boleh tengok-tengok kan isteri dia ni macam mana. 1 bulan tu lama tinggal kan. Kita 1 minggu 2-3 hari pun dah tak sedap hati dah, apatah lagi 1 bulan tahun. Kata suami dia tahu, kebanyakan kalau dia balik ke kampung, dia akan balik selepas subuh. Pukul 9:30 tu dia balik lah tahu. Tapi disebabkan ada hal yang perlu dia buat pagi tu, maka dia bertolak lah lebih kurang dalam pukul 12:30. Macam itulah. Dalam perjalanan dia tu daripada Rawang ke Taiping tu, suami dia ni bawa slow lah, sebab katanya hujan juga. Maksudnya hujan tu tak lebat sangat, renyah-renyah. Lagipun isteri dia ni mengandung kan, takut jadi apa-apa. Sepanjang perjalanan isteri dia ni memang tidur je, kena dia ulik mimpi. Jadi suami dia lah yang bawa kereta sambil dengar lagu dekat dia punya kereta tu, menyanyi macam tu lah untuk hilangkan rasa mengantuk kan, dengan hujan yang lebat ni pula. Dan cuma naik 90 saja, bawa macam tu lah. Dalam perjalanan dia tu tiba-tiba
turun juga hujan yang lebat menyebabkan dia bawa lagi slow, perlahan lagi. Boleh kata naik dalam 30-40. Yalah, isteri mengandung sebelah tahu. Lagi-lagi anak yang pertama, takut jadi apa-apa kan. Dan sampailah satu tahap daripada dia ni masuk dalam kawasan Tanjung Malim tak silap lagi, maka hujan dah macam dia mari berserta dengan ribut macam itulah. Isteri juga bersalah suruh singgah dekat mana-mana tempat kalau ada RNR pada masa tu, suruh singgah. Dan bila hujan lebat kan takut jadi apa-apa, maka suami dia pun bawalah dalam keadaan slow. Dan di depan dia tu apa yang bagai tahu memang tak nampak apa-apa dah, disebabkan sangat hujan sangat lebat beserta dengan ribut kan. Jadi dia berhentilah di salah sebuah RNR, iaitu RNR Utara Selatan. Bila dia pergi daripada jauh, katanya memang meriah. Sekali lagi dikejutkan dengan kemeriahan yang ada dekat situ. Banyak kereta sehingga kan tak ada tempat-tempat parking. Nak parking sini tak boleh, nak parking sini tak boleh, penuh dengan kereta. Dan last sekali dia pun duduklah sekejap di luar macam tu. Dan dia nampaklah ada makcik yang jual kacang rebus macam tu lah. Jadi isteri ni pun kita bang, saya nak kacang rebus. Kata dia lapar macam tu lah. Bila dia okeylah, suami dia nak keluar, ambil lah payung ni tahu. Bila ambil payung, dia nampaklah makcik tu berjalan dalam keadaan hujan lebat, tak bawa payung macam tu, sambil bawa dua, kita panggil sambil dia pegang dua plastik kacang rebus mai kat arah dia. Dan isteri ni pun katalah, tu makcik tu datang dekat dengan kita bawa kacang rebus. Bila dia tengok je, mana? Duduk sebelah dia dah makcik dia dah, sambil ketuk pintu tau. Dan dia ni macam terkejut lah, mari laju macam tu. Dia pun buka pintu dan buka tingkap tu lah. Kenapa makcik? Dan makcik tu pun katalah, bukankah isteri kau nak kacang rebus aku? Oi, dengar gitu takut lah. Macam mana dia boleh tahu jadi nak kacang rebus? Dan makcik tu kata, kebanyakan kalau yang orang berhenti dekat sini memang semua nak makan kacang rebus aku. Kacang rebus aku ni memang sedap. Dia kata gitu sambil suara yang menyeramkan. Apa kata suami dia pada masa tu? Nak bagi RM10 sebab harga kacang tu RM5 ataupun RM5 satu bagi RM10. Dan makcik tu dia tak nak. Dia kata, aku tak nak duit kau, aku nak isteri kau yang makan kacang rebus aku. Sambil macam ketawa macam ketawa sini tahu. Memang menyeramkan lah cara dia ketawa tu. Dan selepas daripada situ, marilah sebuah, kita panggil apa, sebuah kereta yang betul-betul parking di tepi kereta dia orang. Dan keluarlah dekat tingkap tu pakcik tua. Tinggalkan tempat ni, keluar. Sambil macam suara macam muka yang panik. Tinggalkan tempat ni, keluar, tempat ni bahaya. Kacang rebus ni kat tangan kau, keluar. Bila dengar je gitu, suami dia ni sebuah je kacang rebus, cuba nak tutup tingkap ni. Maka dia dengarlah suara perempuan yang ketawa pada masa tu sambil merayu-rayu suruh beli kacang rebus dia dan juga makan kacang rebus dia. Nak, ambillah kacang rebus, makanlah kacang rebus. Dia tutup je tingkap. Isteri dia pada masa tu memang dah menangis dah. Dah dengar dah apa yang jadi pada malam tu kan. Sambil dalam keadaan terketak-ketak, suami dia lah yang tenangkan dia ni supaya tenang. Maka tinggalkanlah kawasan dekat Lebuh Raya tu. Maka dia nak keluar daripada RNR tu, dia palinglah dekat belakang. Isteri dia paling dekat belakang. Dan pada masa tu dia memang terkejut sangat-sangat sebab katanya kereta dia lah satu-satunya yang ada dekat situ. Paling, ya Allah, gelak gelemak tahu, gelak gelita, tak ada kereta pun dekat situ. Yang mana tadi bila dia sampai dia nampak kereta banyak dan dekat meja selera tu penuh orang yang tengah makan. Rupa-rupanya bila dia tengok tadi tak ada apa-apa, kosong tahu. Rupa-rupanya dia dah berhenti di RNR yang berhantu tahu rakan sahabat. Keluar daripada perjalanan masa itu dan cuma dia ni berdoa dalam hati dia supaya sampai dekat dia punya apa, Tanjung Malim. Tu je, nak sampai dekat situ je. Dan dia takut benda tu jadi kan. Dia risau tahu sebab bini dia kan mengandung, jadi apa-apa kan, ganggu apa-apa ataupun dia lagi-lagi takut. Dalam perjalanan dia tak henti suami dia ni duduk baca ayat-ayat Al-Quran, putarkan radio tu surah-surah ayat Quran. Dia takut macam benda-benda tu ikut dia ni balik ke kampung, takut jadi apa-apa dekat anak dia tu. Tu je lah sahabat.